Malaysia ialah sebuah negara majmuk yang terdiri daripada kaum India, Cina, Melayu dan pelbagai etnik yang lain. Perpaduan boleh diertikan sebagai sifat kekitaan di mana rakyat perlu bersama-sama bersatu padu dalam menyelesaikan masalah. Malaysia adalah antara salah sebuah negara yang pernah dijajah oleh kuasa luar. Penaklukan Inggeris di Tanah Melayu yang menggunakan cara pecah dan perintah telah menyebabkan berlakunya perpecahan kaum. Beberapa langkah telah dijalankan bagi menyelesaikan masalah ini seperti penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris di sekolah rendah, penubuhan sekolah kebangsaan serta membenarkan penggunaan bahasa ibunda masing-masing di sekolah. Analisis kajian ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah mengenai latar belakang responden, manakala bahagian kedua pula ialah berkenaan pendapat responden tentang isu perpaduan di Malaysia. Analisis kajian ini dilakukan berdasarkan jawapan responden melalui medium Google Form. Kajian ini melibatkan 36 orang responden yang terbahagi kepada 3 peringkat umur iaitu 18 hingga 24 tahun, 25 hingga 30 tahun dan 31 tahun ke atas. Berdasarkan perangkaan ini, majoriti daripada responden berumur 18 hingga 24 tahun iaitu seramai 23 orang. Manakala responden yang berumur 31 dan ke atas merupakan golongan minoriti iaitu hanya seramai 5 orang. Seterusnya, hasil analisis menunjukkan beberapa kumpulan bangsa bagi responden iaitu Melayu, Cina, India, Iban dan Siam. Berdasarkan analisis ini, seramai seorang berbangsa Iban dan 2 orang berbangsa Siam. Responden yang berbangsa India menunjukkan bilangan yang sama iaitu seramai 2 orang. Terdapat 4 orang responden berbangsa Cina yang merangkumi 11.1% daripada jumlah responden dan majoriti responden berbangsa Melayu iaitu seramai 27 orang. Bagi mengkaji pengalaman responden tentang perpaduan di Malaysia, responden telah diberi pilihan ya atau tidak tentang sama ada mereka pernah berhadapan dengan masalah perpaduan. Berdasarkan analisis, 66.7% responden telah memilih jawapan tidak. Namun, 33.3% responden telah memilih bahawa mereka pernah berhadapan dengan masalah perpaduan. Analisis seterusnya pula berkaitan pendapat responden tentang cabaran terbesar untuk mengekalkan perpaduan di Malaysia. Seramai 6 orang responden telah memilih penggunaan bahasa yang berbeza. Manakala 3 orang memilih sistem pendidikan yang berbeza sebagai cabaran terbesar. Majoriti responden iaitu sebanyak 75% bersetuju bahawa tantangan terbesar untuk masyarakat kekal bersatu padu ialah disebabkan sikap segelintir masyarakat yang prejudis terhadap kaum lain. Peristiwa 13 Mei 1969 ini berkait rapat dengan isu perkauman yang telah berlaku secara besar-besaran di Malaysia. Antara kaum utama yang terlibat dalam peristiwa tersebut ialah kaum Melayu, India dan juga Cina. Perbalahan di antara kaum-kaum tersebut adalah kerana demokrasi parti-parti politik pembangkang yang telah mendorongkan meletusnya keganasan ini. Tragedi ini mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 1969, di mana pada waktu itu, isu-isu perkauman dibangkitkan dan menjadi sentimen utama sepanjang kempen pilihan raya, sehingga menyentuh emosi dan perasaan kaum-kaum lain. Isu-isu sensitif seperti kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera, hak kerakyatan orang bukan Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia telah dibangkitkan oleh calon-calon pilihan raya dan ahli-ahli politik daripada parti pembangkang. Dengan berlakunya hal tersebut, timbulnya perasaan syak wasangka dan perkauman. Peristiwa titik hitam ini bermula apabila Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan, Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Progresif Rakyat PBP telah menang 25 buah kerusi dalam Dewan Rakyat. Sementara itu, Malaysian Islamic Party, PAS, hanya sekadar menang dengan 12 kerusi sahaja. Parti Perikatan mengalami kekalahan yang teruk sewaktu pilihan raya 1969. Pada tahun 1964, jumlah kerusi yang dimenangi oleh Parti
tersebut ialah 89 kerusi dan terus merosot kepada 66 kerusi pada tahun 1969. Secara automatik, Parti Gerakan menang pilihan raya umum tersebut. Oleh kerana Parti Gerakan Rakyat Malaysia, DAP dan juga Parti Progresif Rakyat telah menang pilihan raya tersebut, mereka telah mengadakan perarakan kemenangan bagi pihak pembangkang. Semasa perarakan menang berlangsung, penyokong-penyokong Parti Gerakan telah mengutuk, meludah serta menghina orang-orang Melayu sekitar mereka sehingga mencetuskan perbalahan dan pergaduhan. Perarakan kemenangan yang berlangsung telah menyebabkan kesesakan jalan raya di sekitar ibu kota Malaysia iaitu Kuala Lumpur. Perarakan yang bermula dari Jalan Campbell dan Jalan Hill hingga menuju ke kampung baru itu menjadi sangat sesak dan dipenuhi dengan penyokong-penyokong Parti Gerakan. Pada masa tersebut, dikatakan bahawa terdapat segelintir kaum Cina yang menang telah berarak sambil mengikat penyapu pada kenderaan masing-masing sebagai simbol atau lambang kemenangan pilihan raya umum 1969. Terdapat beberapa sebab mengapa penyapu tersebut diikat pada kenderaan yang dipandu oleh kaum Cina. Antaranya ialah ia bertujuan bagi membuat provokasi dan membuat maksud yang tersirat iaitu kaum Cina ini akan menyapu atau menyingkirkan kaum Melayu dari negara Malaysia. Selain melambangkan kemenangan, penyapu yang diikat pada kenderaan itu juga membawa maksud bahawa Parti Gerakan telah menyapu bersih ke semua kerusi yang dimenangi. Saya ingin menerangkan cabaran-cabaran yang dihadapi untuk mencapai perpaduan antara kaum. Yang pertama sekali, jurang ekonomi yang diwujudkan antara kaum merupakan salah satu cabaran. Pada zaman penjajahan British, kaum Cina dan India dibawa oleh tentera British ke tanah Melayu. Pada masa ini, fungsi ekonomi dipecahkan oleh semua kaum, seperti kaum Cina melakukan pelombongan dan juga perniagaan di kawasan pelombongan. Manakala kaum Melayu mengusahakan tanah mereka dan menjadi petani ataupun nelayan. Bagi kaum India yang hidup dalam tanah Melayu, mereka bekerja sebagai penoleh getah. Dengan ini, perpecahan tempat tinggal juga diwujudkan pada masa itu. Selain itu, sikap prejudis antara kaum juga merupakan salah satu kekangan dalam mencapai perpaduan. Pada masa ini, kerajaan Malaysia memberi banyak subsidi dan juga memberi pertolongan kepada kaum Melayu untuk membantu mereka mencemburi dalam bidang perniagaan. Pada masa ini, mereka mengabaikan kebajikan kaum-kaum lain. Dalam konteks ini, kaum-kaum lain akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan menyebabkan masalah ataupun isu perpaduan pada masa hadapan. Di samping itu, kekangan yang diwujud apabila mencapai perpaduan rakyat Malaysia ialah kewujudan penubuhan sekolah vernacular seperti sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil dan sekolah beragama. Kanak-kanak yang belajar di SJKC dan juga SJK Tamil menggunakan bahasa ibunda sebagai medium dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, remaja-remaja yang belajar di sekolah vernacular kekurangan berkomunikasi dengan kawan kaum Melayu dan mereka akan menghadapi masalah dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan identiti rakyat Malaysia dan juga perlu dititik berat dan perlu dikuasai oleh semua rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum, pelbagai budaya dan pelbagai agama. Namun, sebuah negara yang mempunyai pelbilang kaum ini sering dikaitkan dengan isu perkauman, perselisihan budaya dan sebagainya. Baik, dengan ini saya ingin berkongsikan langkah-langkah ataupun cadangan untuk memupuk semangat perpaduan antara kaum di Malaysia. Okey, langkah yang pertama. Kerajaan boleh menganjurkan rumah terbuka di peringkat kebangsaan. Sebagai contoh, apabila kerajaan mengadakan rumah terbuka, semua kaum di Malaysia akan berkumpul di satu tempat dan setiap kaum ini akan menunjukkan latar belakang budaya mereka. Dan dari situ mereka akan mula untuk berhubung antara satu sama yang lain. Interaksi antara kaum inilah yang akan
mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum di Malaysia. Langkah kedua merupakan melaksanakan sekolah wawasan. Sistem pendidikan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah untuk mencapai semangat perpaduan tersebut. Apakah tujuan sekolah wawasan ini? Tujuan sekolah wawasan ini dapat mengumpulkan pelajar daripada pelbagai kaum di dalam satu sekolah. Sekolah wawasan ini juga akan dapat mempercepatkan proses perpaduan kaum. Aktiviti berkumpulan sekolah seperti hari sukan tahunan, setiap pelajar perlu bekerjasama untuk memperoleh kemenangan bagi setiap permasukan tanpa mengira bangsa dan agama. Bahasa Melayu juga boleh dijadikan sebagai bahasa perantara antara pelajar. Penggunaan bahasa yang selaras dapat memudahkan pelajar untuk berinteraksi sesama kawan ataupun guru mereka dengan mudah tanpa sebarang halangan. Peristiwa-peristiwa pergaduhan dan perpecahan kaum yang berlaku pada masa dahulu perlulah dijadikan sebagai pengajaran supaya ia tidak berlaku lagi. Usaha-usaha dalam menguatkan perpaduan kaum tidak akan menjadi rumit sekiranya semua orang memainkan peranan masing-masing. Perpaduan kaum perlulah disemai dalam diri dan hati seseorang rakyat sejak kecil lagi supaya Malaysia kekal menjadi sebuah negara yang aman dan makmur. Setiap halangan dan cabaran yang dihadapi dalam menguatkan perpaduan kaum perlulah diatasi dengan sebaik mungkin supaya Malaysia bebas daripada konflik yang boleh menggugat keharmonian negara.